Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita bersiaran waktu ini menerusi Sains dan Islam. Perkongsian tengah hari-hari Jumaat yang penuh keberkatan ini kami bawakan kepada anda perkongsian bersama dengan yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Azam Baharudin merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia dah pun bersedia di Konti Iki. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ni antara perkara yang saya kena contohi. Persediaannya, rujukannya, Masya Allah. Terima kasih banyak Datuk. Belum sampaikan ilmu, dah ada ilmu dah sebenarnya dah kami dapat sebenarnya, Masya Allah. Dan hari ini nak bercerita tentang sains dan mukjizat Al-Quran dalam wacana sains dan Islam. Sepanjang kita bersama dalam sains dan Islam ni, kita memang membawakan Datuk kan antara rujukan-rujukan dan juga kita bawakan Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat kepada baginda Rasulullah SAW. Cumanya kita nak kaitkanlah hari ini sains dan juga mukjizat Al-Quran itu dalam wacana kita sepanjang kita kendalikan sains dan Islam. Silakan Datuk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat saya Yati dan juga sahabat luar sana, sekali lagi salam Jumaat, salam sejahtera, dan insya-Allah kita memanjatkan setinggi kesyukuran terhadap kurnia Allah. Kita masih bernyawa, diberi kita modal iaitu nyawa semula hari ini untuk kita perdagangkan. Jadi ada untung ke atau rugi kan? Jadi insya-Allah wacana kita, wacana tu artinya percakapan lah, diskusi kita ini adalah tentang topik besar iaitu mengenai sains dan Islam dan kaitan di antara kedua itu, dan banyak perkara boleh kita cakap tentang perkara tersebut lah. Tapi hari ini kita akan memfokuskan kepada bagaimana sains itu membantu kita memahami bahawasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi kenapa kita sentuh topik ini dan kita mula bercakap minggu yang sudah, kerana ada kegusaran di kalangan beberapa sahabat kita yang merasakan seolah-olah ada attempt, cubaan untuk memperlihatkan bahawa Quran itu sangat saintifik, bahawa segala-segala yang penemuan saintifik yang ada ni ada dalam Quran. Jadi poinnya apa? Dan mereka akhir sekali takut kita terbawa-bawa kepada satu pemikiran bahawasanya tanpa sains kemukjizatan Al-Quran itu tidak akan terlihat lagi. Tak dapat terbukti. Tak dapat terbukti. Ini satu kerisauan yang kita kata valid lah. Dan kita patut bantu di dalam mencerahkan pemahaman. Jadi saya rasa pokok bicara hari ini ialah kita melihat di sekitar kita pun baru ada sedikit perbincangan tadi tentang cubaan-cubaan yang kita hadapi, dan akhir sekali menjurus kepada peri pentingnya kita membersihkan hati. Betul. Dan mungkin kita boleh petik surah Al-Mutaffifin ayat 14, mafhumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran atau dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, baginda bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa ada titik hitam di hatinya. Ketika dia meninggalkan dosanya, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam terus bertambah di hatinya sampai menggunung. Dan itulah yang menyelubungi hati dari cahaya atau hidayah. Seperti yang Allah firmankan, sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dengan lain-lain perkataan, pokok bicara, sama ada kita melihat sesuatu itu dalam bentuk positif atau negatif, banyak bergantung kepada the state of our heart lah. Keadaan kalbu kita itu. Jadi di sini ada perkara yang sangat signifikan. Hati itu boleh menjadi kotor, boleh menjadi gelap, dan dengan itu tidak dapat menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hukum metafizik. Apa artinya? Tak dapat dibuktikan melalui makmal. Tak dapat dibuktikan melalui eksperimen saintifik, panca indera. Tak tahulah, mungkin satu hari Allah buka hijab dan Allah akan beri ilmu itu kepada manusia. Kita tak tahu, Allahu a'lam. Tetapi di sini, titik pertama sekali kita dah sebut dah. Yang kita perkatakan ini semua perkara gaib.
Jadi yang dibimbangi oleh kumpulan yang kita cakap tadi itu adalah kita akan melupakan prinsip-prinsip kegaiban ini, prinsip-prinsip metafizik ini. Jadi kita nak ulang sekali lagi, tidak sekali-kali itu menjadi motivasi kita. Kita menjunjung perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan kepada kita melalui Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai bila-bila. Jadi apa yang kita cuba buat di sini hanya menarik perhatian kepada peristiwa yang berlaku di sekeliling kita, ya, dan memperingatkan diri kita bahawa jika kita mendalami peristiwa tersebut, dia ada kaitan dengan ibrah yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui peristiwa tersebut. Dan keibrahan satu perkara itu, contohnya COVID-19 yang sedang melanda kita hari ini, seperti kita telah jelaskan beberapa minggu yang lalu, adalah sesuatu yang bukan tidak disentuh oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan tidak disentuh, maknanya disentuh lah. Disentuh. Jadi adakah bila kita bercakap tentang virus, apakah virus, macam mana dia bertindak, itu merupakan sesuatu yang kita menyamakan the science of viruses dengan apa yang Al-Quran sebut? Tidak. Cuma kita macam terkesima lah, kita macam Masya Allah. Itu perkataan pertama terbit daripada kita, Masya Allah. Alam yang gaib itu rupanya adalah sesuatu yang memang benar lah. Apa yang diperkatakan oleh Al-Quran itu sangat benar. Sangat benar. Tak ada pun kita kata ayat ini equals virus, ayat ini equals tak. Tapi maknanya boleh tak kita, alternatifnya apa? Alternatifnya mengasingkan virus lah, COVID lah, Quran lah. Itu yang kita hendak. Mendakotomikan, memisahkan, memperkotakkan. Walhal kita disebut Islam itu adalah a din, total way of life. Jadi virus mengajak kita kepada kebersihan, mengajak kita kepada menuruti syariat, bab makanan, halal dan taib, mempertekankan kepentingan berwuduk dengan yang betul-betul. Ya, itu tidak menggantikan wuduk itu sesuatu proses penyucian, kita kata psikologi dan penyucian batin. Dia tidak menidakkan. Tetapi di sudut fizikal saja sudah nampak. Bahkan para doktor sendiri yang mungkin tak ada mengkaji Al-Quran dari sudut yang kita perkatakan ini, dia memperlihat, seseolah orang Islam ini sudah terpagar dan dipagar daripada masalah itu, insya-Allah. Dah kehadapan. Jadi kita hanya bercakap begitu, dan cara kita bercakap ini satu jenis pewacanaan sains dan Islam, satu jenis. Other people talk about things tentang Al-Quran, tetapi pokok bicaranya ialah Al-Quran itu tetap merupakan satu ijaz, satu mukjizat. Persoalan kita lagi, adakah kita faham apa maksud Quran itu sebagai mukjizat? Adakah kita faham? Dan yang penting lagi, kenapa nak tanya soalan tu? Sebab jawapan kita kepada soalan itu akan mencerminkan, akan mengajak kita menghampiri Quran itu. Betul. Membenarkan Quran itu, mengajarkan Quran itu, mengamalkan Quran itu. Selain pada membacanya, actually mengamalkan. Ingin tahu apa makna kalam-kalam Allah itu. Kata-kata Allah kepada kita itu. Berapa kali kita cakap, ini Allah bercakap. Who is Allah to you? Siapakah Allah kepada kita? Kenapa kita tak nak dengar? Lepas tu kita katalah, kenapa cakap soalan tu pula? Sebab kenapa begitu banyak sangat masalah yang menimpa kita? Sudut ekonomi, sudut alam sekitar, sudut kekeluargaan, sudut sakit mental. Diri sendiri itu pun sudah dah jatuh sakit. Tak boleh diurus. Jadi apa penyelesaiannya? Pergi balik kepada Al-Quran. Jadi for you to want to do that, untuk kita mahu melaksanakan itu, mesti dalam jiwa kita ada satu kepercayaan yang sangat kuat bahawasanya ini bukan buatan manusia, ini adalah dari Allah SWT. Maaf cakap, kadang-kadang kita lahir Muslim atas kita punya IC itu Islam, kan? Tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan keakraban kita, keterikatan kita kepada syariat, cara hidup kita yang berasal daripada Quran Mukarim itu, kan? Jadi sebab itu kita hari ini kupas sikit-sikit lah
Mari kita kenal balik, mari kita patah balik actually apa yang maksudkan dengan mukjizat itu kan. Macam mana mukjizat tu Al-Quran tu dijelaskan sebenarnya? Betul. Dan kita menjemputlah semua para ulama kita, asatizah kita yang punya ilmu dalam bidang ini untuk bantu kita memperjelaskan ya. Jadi minggu sudah misalnya kita dah mula cakap ada alim yang menulis ada 4 aspek kemukjizatan Al-Quran ini. How do you know it is a miracle? Sebab satu, dia ada aspek asyarfah, pemalingan. Apa artinya? Orang yang ingin atau yang mempunyai niat untuk buktikan Quran itu bukan mukjizat, bukan dari Allah SWT, tapi hanya ciptaan manusia, hatinya dipalingkan, ditarik kebolehan untuk itu satu mukjizat lah. Cara melihat Al-Quran itu bagaimana? Macam Yati nak melawan saya. Katalah saya ada nak mengatakan kebenaran. Yati ada niat dan goyang lidah tu nak. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, saya berdoa untuk protection. Kelu lidah tu, tak bercakap. Isn't that a miracle? Tapi kita tak samakan itu dengan apa yang kita kata dalam Quran. Inilah, itu nak analogi. Kedua, aspek balaghah, keindahan bahasa. Ini banyak diperkatakan. Banyak sekali diperkatakan. Tak ada siapa boleh meniru keindahan Al-Quran itu. Kata-katanya, susun katanya, is poetry, is more than poetry. It's not just poetry. Kalau dalam bahasa Inggeris lah. Jangan sebut poetry lah. Dia tak ada bandingan. Ya? Yakinlah. Kenapa? Bila orang dengar, orang akan ada kesan berbagai-bagai yang positif terhadap Al-Quran ini. Contohlah. Kan? Walaupun orang tak faham. Tak pernah orang kata saya penatlah dengar Al-Quran ni. Allah. Tapi kalau kita repeat satu puisi 44 kali puisi yang sama, jenuh orang dengar. Jenuh orang dengar. Tapi tidak Al-Quran kan. Dan ini sudah dibuktikan. Ketiga, aspek kandungan isinya. Kandungannya tentang perkara yang sebelum Rasulullah, semasa Rasulullah, selepas Rasulullah. Dan di sinilah penemuan-penemuan sains yang tak seberapa pun, yang tidak seberapa pun, dan hanya 2-3 dekad yang lalu dapat diketengahkan. Ya, bahawasanya jika berlaku peristiwa itu, kita boleh macam konteks hari ni virus. Ada sebut virus dalam Quran? Tak ada. Bila sebut virus in Arabic, virus. Ada virus dalam Quran? Tak ada. Virus seperti tak ada lah. Jadi tolonglah ya, kalau ada sahabat yang rasa susah hati kan, kenapa cakap sains dengan Islam, sains dengan Quran, tak nak dengar lah. Bukan. Kita nak cakap dari pusat Quran itu bukan bercakap pasal virus specifically, tapi dia, apa benda dia cakap, dia akan nanti ada konteks yang lain. Konteks yang lebih besar. Kepercayaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. So manual kan? Manual. Dia akan bagi betul-betul sangat asas. Yang complete. Ya? Yang complete. Dan yang seterusnya, dan di dalam aspek isi kandungan inilah yang kita boleh kata. Dan keempat, aspek kesempurnaan syariat yang lahir daripada Al-Quran itu, yang diajar oleh Al-Quran itu. Apa maksudnya? Throughout sejarah, dan ini dalam kehidupan manusia yang secara sosial, kita boleh buktikan melalui contoh sejarah, umat yang mengikut syariat, apa jadi kat dia? Umat yang tak mengikut syariat, apa yang jadi kat dia? Jadi kita nak panjang lebarkan lagi, kita perlukan satu wacana lain pula lah. Tapi cara mudahnya, what is the considered a miracle? Ada satu alim ni, dia menulis, kata dia kan, cuba kita ambil macam ni ya. Kalau kita nak bagi satu presentation lah, kita memorize, kita bagi satu ucapan. Satu ucapan tentang Hari Wanita kot, nak dekat Hari Wanita. Berucap lah. Ya. Lepas itu, selepas 2 hari, cuba ucapkan balik. Ni tanpa teks ya. Dah hafal ni konon-konon ni? Dah hafal konon-konon. Kita akan buktikan bahawasanya manusia tak dapat repeat, not even twice, exactly apa yang dia cakap the first time around, tanpa teks. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membaca teks Al-Quran itu selama 23 tahun from memory saja. Tak ada teks, ya. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Dan dalam surah An-Najm ayat 2 hingga 4, ya, rakan kamu, iaitu Nabi Rasulullah SAW, tidaklah dia menyeleweng dan dia pula tidak sesat, dan dia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Sejak
segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini Allah kata. So, Nabi Muhammad SAW tidak mencipta Quran. Why do we repeat this? Marah orang Islam. Kita kena repeat ni sebab banyak sangat Islamofobia. Banyak sangat di kalangan orang Islam. Ramai sangat orang kalangan orang Islam dah mula nak jadi atheist, dah mula nak mempersoalkan. Ya. Ada yang nak claim label Muslim. Tapi dia bila kita tengok betul-betul Cara hidupnya. tak ikut, tak percaya kepada rukun iman, tak percaya kepada rukun Islam. So macam mana kita kata kita orang Islam? Itu contoh yang ringan lah, contoh yang kita kata secara mudah. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu boleh dilihat selain daripada kita cakap empat cara tadi kan, daripada situasi contohnya macam mana kanak-kanak yang kecil yang kalau kita suruh dia baca satu buku teks bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke apa, dia tidak akan boleh memorize. Tetapi bila dia baca Quran, kenapa dia boleh memorize? Masya Allah. Kita banyak terima video kan, budak kanak-kanak umur 3 tahun Yang tak pandai membaca lagi pun. tak pandai membaca lagi pun. Tapi boleh menghafal. Makin lama makin muda. Dan yang terkini lah saya 3 sendiri tahun. pernah terima kanak-kanak berumur 3 tahun. And they do it very happily, like macam happy sangat. Siapa yang Enjoy dengan enjoy baca sangat. Quran tu. Siapa yang membolehkan itu? Allah SWT. Jadi saya rasa siapa yang rasa dia masih ragu-ragu macam mana agaknya Quran dikatakan, kita jemputlah semua kita, diri kita sendiri untuk memperdalami daging ilmu itu. Apakah Quran itu? Apa sejarahnya? Quran, perkataan Quran itu sendiri apa maksud dia? Baca, yang dibaca. So, Yati bukan nak kata apalah. Kalau kita tak baca Quran tu, kita menidakkan kekuranan Quran itu sendiri rasanya. You don't read it. So, dalam konteks you sendiri, sebut Quran tak ada makna lah. Unless you read tak it. hidup dalam diri Tak hidup kita. sebab kita tak baca dia. Jadi, bukankah itu satu kezaliman? Tak termasuk lagi tanpa Quran itu kita tak ada bimbingan. Dan kita akan melakukan perkara yang salah yang akan menutup hati kita, yang akan menggelapkan hati kita, lagi hidup kita. Surah An-Nur ayat tentang cahaya. Kegelapan itu seperti lapisan kegelapan dalam air. Dan ada satu testimoni daripada seorang yang bukan Muslim, dia masuk Islam, dia seorang penyelam. Bila dia memang mencari kebenaran, dan peristiwa dia menyelam dan mengalami lapisan kegelapan yang berbeza-beza itu mengingatkan dia dekat ayat itu. So it's like dia experience what the Quran is saying sendiri dia mengalami apa yang Quran itu cakap. Itu wacana sains Islam ke? Wallahu alam. Tetapi wacana itu tetap merupakan sesuatu yang real bagi orang itu. Dan dia share dengan orang lain. Masya-Allah. Orang lain pun ada seorang tokoh lagi, Dr. Kamal, apa nama dia ya? Dr. Kamal Okuda daripada Jepun. Ya. Dan dia memang mencari dan mencuba berbagai agama dan lain-lain. Akhir sekali dia membaca beberapa ayat dalam Quranul Karim, dan salah satu daripada ayat yang dia baca itu ialah yang daripada surah 15 Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental, yang berubah warna dan baunya. Jadi kita tak sempatlah nak baca, nak huraikan di sini apa yang ditangkap daripada ayat tu. Apa yang menyebabkan trigger menerusi ayat tersebut? Realiti apa pula yang yang Allah izinkan dia dapat merasai. Jadi iman itu sesuatu yang dirasai. Yang dirasai dalam hati, dan kemudian baru dia diterjemahkan dalam perkara-perkara yang kita amalkan, yang kita cakapkan dan lain-lain. Jadi kita mungkinlah kita secara mudah kan, the ha factor. Wow factor, whatever it is. Maknanya ada satu saat di mana kita melihat quote-unquote kebenaran. Dan lepas tu kita takkan lari-lagi. Hanya dengan itu barulah kita boleh elak perpecahan umat kan. Dan ada para alim kita bercakap tentang perpecahan umat Islam akibat tidak beramal dengan Al-Quranul Karim sebagai contoh. Sebab kita tak amalkan. Sebab Al-Quran menyuruh kita jangan berpecah belah, menyuruh kita jangan saling hina-menghina. Dan itu di antara sebab-sebab perpecahan hari ini. Dan satu lagi, kenapa wacana sains Islam yang tauhidik yang diperlukan?
kita hurai apa maksud sains, wacana sains Islam yang bersifat tauhidik, maknanya semuanya kita kaitkan balik kepada keesaan Allah SWT sebagai satu pegangan kita dan amalan kita. Kita akan jelaskan satu. Dan ini juga disebut oleh seorang pakar juga dalam bidang wacana sains dan Islam ini. Dan dia mengingatkan kita, Quran ini sifatnya mendahului zaman, kata dia. Kita petik kata-kata dia. Jadi sains bukan segala-galanya, tetapi jika kena caranya, dia berupaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. That's what he said. Instrumen saja. Dan kandungan Al-Quran tidak menerangkan secara terperinci teori sains. Sebaliknya Allah SWT memberikan isyarat-isyarat menerusi ayat-ayat dan surah-surah tertentu. So perkara ini perlu kita kupas kerana dia berkaitan dengan akidah umat Islam. Dan kita perlu menyelamatkan umat yang terdedah dengan ideologi barat, evolutionism, atheism dan lain-lain. Ideologi barat yang dikenali sebagai satu lagi ideologi dia, scientism, yang menolak konsep penciptaan oleh Allah SWT. Allah, kita sebut it's not God, it's the God. Allah tu the only the. Dalam bila terjemah dalam bahasa Inggeris pun kena hati-hati. So kita cakap God, dia tak makna apa-apa. It has to be Allah, sebab Allah tu ada makna. So kita minta ampun, kita minta izin kepada sahabat kita yang jauh lebih arif, dan kita merayu kepada mereka untuk bantu kita untuk mendalami lagi perkara ini dan beri lagi pencerahan. Dan tokoh ini juga berkata, kita perlu membantu penolakan kepada kepercayaan perkara-perkara yang gaib, seperti kewujudan malaikat, syurga, neraka serta alam barzah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Kita tak pernah kan dalam pewacanaan kita menolak perkara ini, bahkan kita ingin mengukuhkan kepercayaan kepada perkara tersebut. Jadi berbagai-bagai seminar telah diadakan dan insya-Allah Ikim juga dengan izin Allah akan terpanggil untuk memberi pencerahan melalui juga seminar-seminar yang ingin memberi pencerahan lah, yang menambah lagi ilmu kita tentang perkara ini. Jadi kita dah kata apa sebab kita pilih tajuk ini. Satu sebabnya lagi ialah sudah ada satu desakan keperluan untuk mencipta kurikulum. Bila cakap kurikulum ni, kita tidak memfokuskan kepada kurikulum kementerian-kementerian tertentu. Tidak, maksud kita cara mendidik itulah. Silibus. Kita gunakan secara umum di sini. Kita kata sekurang yang tersabit dengan agensi-agensi dan lain-lain. Ada di kalangan umat kita dalam dan luar negara yang menubuhkan sekolah-sekolah swasta. Perasan tak? Dan mereka percaya kepada satu kurikulum yang tauhidik, yang mengkombinasikan ilmu akli dan nakli. Betul. Secara mudahnya. Sebab kita tak ada katalah ini satu komplain ke apa. Mereka melihat sekeliling mereka belum ada. Jadi mereka cipta sendiri. Mengintegrasikan. Jadi bagi diri saya, pastilah yang membuat ini orang yang pakar tentang ilmu akli dan nakli. Tapi secara keseluruhan, kita sebagai umat perlu tahu, kita perlu petakan siapa yang buat kurikulum bersepadu ini, menyatukan akli nakli ini, di manakah mereka, apa bentuk sekolah mereka. Jom kita sama-sama belajar. Kan, macam mana mereka dan bantu negara, betul. Dan jangan kita ambil attitude kita nak menyelamat diri kita saja. Kalau ada benda yang baik, kita harus berkongsi bersama-sama, ya. Dan paling tidak dia boleh membantu satu keperluan dalam negara hari ini, bagaimana nak memperkasa pendidikan agama Islam. How to make religious studies, Islamic studies more interesting, supaya anak-anak kita tidak berasa teruja. Dan daripada dia mengatakan, ini sesuatu yang berat, asyik-asyik cakap pasal hukum, ya, dia bermula dengan asas yang lebih positif, lebih kita kata mengundang imajinasi dia untuk bergerak lebih pantas, ya, untuk menggarap dan akhir sekali mengamalkan, dan menjadilah dia golongan-golongan yang sering kita dambakan, ulul albab, ya, yang kita sering baca dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita nak katakan bagaimana, apakah contoh penggunaan wacana sains dan Islam dalam pendidikan ni, ya? Apa contoh dia? Contoh dia macam kita kata tadi, dalam kita hendak memperkasa pendidikan dan kefahaman
anak-anak kita misalnya sudah ada diterbitkan, ditubuhkan sekolah-sekolah, Yang pasukan menggabungkan. menggabung jalinkan, dan khabarnya ada yang beroperasi secara sendiri. Mereka tidak menghantar anak dia ke sekolah-sekolah, Oh, tapi di rumah. tetapi di rumah, Homeschooling. homeschooling dan sebagainya. Jadi apa pendirian kita tentang perkara ini? Jadi saya harap dengan kita membincangkan perkara ini, kita bukan nak create satu situasi yang mencemaskan, mendebarkan yang tidak sekali-kali tidaklah. Tapi pokok bicara di sini kita ada juga di satu ekstrim. Tadi kita kata yang memandang ringan saja hal agama ni kan, bab-bab makan tak kisahlah. Nampak macam halal, ada yang menjual tu nampak macam orang Islam, dah halal lah tu. Contohnya kan, at one extreme, terlalu ringan dia punya, terlalu apa orang kata mudah. Betul. Dia, dan ada satu ekstrim lagi yang dia nak pastikan anak dia, keturunan dia mesti masuk jannah. So what do I have to do now? Jadi dia macam satu situasi dia mengisolasi diri dia. Kita tak nak juga macam tu, isn't it? Tak Dalam bermasyarakat, Islam ini jamaah itu sangat ketika. Betul. Tak boleh dalam satu surau dan satu masjid tu, satu kumpulan tu dia sendiri saja. Mesti masuk balik dalam jamaah yang lebih besar. Solat Jumaat tak cukup 40 orang, tak cukup. Tak More. boleh. Itu menandakan yang the Perlukan numbers kepada are jamaah. important kan. Jadi satu lagi contoh penggunaan sains adalah dalam pendidikan sains yang berbentuk tauhidik. Yang ini dipelopori alhamdulillah oleh beberapa kita kata saintis Muslim Melayu sendiri di tanah air. Salah satu kita contoh dengan izin daripada keluarga almarhumah Profesor Dr. Khalijah Muhammad Saleh, yang merupakan wanita Melayu pertama meraih ijazah sarjana muda dalam bidang fizik dan digelar Sri Kandi Melayu. Beliau juga merupakan wanita pertama pensyarah sains di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau dilahirkan pada 1 Februari 1947 di Kampung Baru dan dijemput oleh Allah SWT dalam tahun 2011. Tetapi dia meninggalkan satu legasi, satu bentuk kurikulum juga di peringkat universiti yang dipanggil sains tauhidik. Jadi secara mudahnya kita buatlah sains, dan banyak saintis akan mengatakan sains tu sains lah. Dan kita pun setujulah. Kalau kita ada test tube, kalau kita ada balang uji tu, macam itulah. Kalau kita nak beli kat mana, boleh kita kata saya nak yang Islamik punya, saya tak nak pakai yang sama je. Kalau kita nak tahu berapa banyak viral ada kat tangan, kita guna the same petri dish, betul? Betul. The same agar, kita letak tu, masukkan dalam incubator, nanti 2 minggu, ya Allah, kat tangan Yati ada Macam-macam benda virus ada. purple, apa semua ada. Segala warna keluar. Ya, sainsnya yang tauhidik ertinya, sains itu nanti mengeluarkan produk. Okeylah, kita belajar kimia akan mengeluarkan satu bahan kan, dan bahan itu mestilah yang untuk kebaikan atau untuk kebajikan. Mungkin diracun pun, sifat diracun, tetapi digunakan untuk kebaikan kan, dan penggunaannya itu adalah berasaskan keimanan yang kukuh kepada Allah SWT, yang dan keimanan ini ternyata dalam sahsiah saintis itu dan bila jual produk itu kita akan dapat keuntungan. Itu adalah kita kata sebahagian daripada muamalah, kan? Dan daripada keuntungan itu, empunya keuntungan itu mungkin boleh berinfak lagi kerana Allah lagi, Bersambung lagi. pergi balik dekat Allah SWT. Beliau ada cartanya ya. Dan daripada keimanan tadi kita boleh panjangkan garis kita, kita perhalusi lagi apa yang terjadi situ. Ilmu kita bertambah mendalam ya. Kita dapat melihat alam ini ada berbagai-bagai. Melalui sains tadi tu, kita dapat pergi ke alam atom, molekul dan lain-lain tu. Jadi kita boleh melihat alam yang mati, alam yang saghir, alam yang baghir, alam yang mikro, alam yang makro. Daripada kajian-kajian sains tadi, you can go deeper. Dan bukankah ini lagi pergi balik ke mengukuhkan keimanan kita, dan juga memperkasa lagi sifat tauhid yang ada pada kepercayaan kita tu, mentauhidkan Allah SWT. Dan dalam kita mencari ilmu dan berbagai-bagai itu, lagi ada unsur-unsur sedekah. Ilmu itu jika diajar, jika diinfakkan dan lain-lain. Jadi itu secara mudah lah. Secara mudah, satu macam peta minda,
macam mana yang apa yang kita katakan sains itu mesti bersifat tauhidi. Bukan, yang opposite dia adalah sains yang itu yang kita kata tak masuk unsur tauhid. So apa yang kita nak tekan sini ialah kita mesti bergerak ke arah sains yang macam sains orang lain juga, tapi dalam kerangka yang tauhidi. Tapi kalau tak lakukan itu, kita akan berada dalam pengajian dan pengamalan sains yang hanya bersifat sekular atau materialistik. Okey, kita belajar sains, kita buat produk, kemudian kita kata patent. Kita minta patent ataupun IP. Kemudian kita boleh gunakan sains ini sebenarnya untuk kebaikan dan kejahatan. Siapa yang tentukan? Kita lah. Kita tu tapi tak ada tauhid. Kita tak ada syariat. Tak ada haram. Because we are not tauhidic science. Okay. So terpulang kepada siapa yang ada modal. Siapa yang ada modal? Kapitalis. Itu yang membawa kepada ekstrim kapitalisme dan lain-lain, yang kemudian mengeluarkan lagi modal untuk lebih banyak sains lagi, ilmu sains lagi digali, untuk lagi keluarkan produk lagi, untuk lagi dapat patent lagi, untuk lagi sama ada kebaikan atau kejahatan. Tetapi dia masih berlega dalam satu lingkungan yang sangat terhad. Tak ada konsep amal jariah, tak ada konsep sedekah, infak, tak ada konsep nanti. Memang nampak duniawi saja. Ya. Dan kita besok mati akan ditanya apa kita buat dengan ilmu kita dan lain-lain. So ini sangat mudah, tetapi dia di bypass. Tidak di seolah-olah mendapat perhatian lah. Jadi kita berharap sebagai kesimpulannya, kita sama-sama mengajak sahabat kita yang berminat dengan wacana sains Islam ini, bukan kita wacana sebarang wacana, tapi wacana ini biarlah sesuatu yang terikat kepada maqasid syariah juga. Satu, kita nak memastikan din kita terus kekal. Kita nak memastikan akal kita terpandu. Hifzul nasab, keturunan kita terjaga dari sudut khususnya tauhid. Kemudian sehat dan sebagainya lah. So we need science dan medicine dan lain-lain tu. Kemudian hifzul mal. Kita hendak juga penjanaan ekonomi dan harta. Dah cukup kelima situ. Jadi apapun kita hendak, biarlah sains yang kita boleh kata it's no different from other people science, sama je, test tube dia sama, bahan kita guna sama, sama, tetapi yang membezakannya ada seiman tu. Iman, konsep iman. Ini kita cakap secara mudah lah. Of course nanti kita akan ada pakar-pakar kata epistemologinya, worldview-nya, mesti Islamik, sains kita ni. Ya. Kita hendak itu semua, maklumat itu. Dan mungkin inilah masanya kita kumpulkan semua maklumat-maklumat ini dan penterjemahannya apa? Dalam bentuk sistem pendidikan, dalam bentuk buku-buku teks dan lain-lain. Wallahualam. Masya Allah, padat dan juga tepat. Bila cakap tentang wacana sains dan Islam, anda kena nantikan. Bila-bila kita akan umumkan juga kan Datuk kan, bila wacana ini akan berlangsung di IKIM. Cumanya hari ni Alhamdulillah kita dah faham dah bila tentang sains dan mukjizat Al-Quran. Dalam wacana sains dan Islam ada matlamat tertentu yang kita nak bawakan supaya kita lebih faham bahawa Al-Quran adalah yang tunjangnya. Kita hanya supportive kan untuk sama-sama dan kita. Tidak mungkin apa-apa yang sains temui itu dapat melangkaui menjelaskan segala-gala, tidak. Sebab Al-Quran itu sampai kiamat dia akan mendepani manusia. Masya Allah. Dan jangan sekali-kali kita fikir kita ni hebat, sebab apa pun yang Allah beri itu adalah kurnianya kepada kita, rahmatnya, kasih dan sayang kepada kita, untuk kita mengenali dia lebih dekat lagi. Dan kaji balik apakah sebab penciptaan kita ini, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Fahamkan apa maksud mengabdikan diri kepada Allah. Fahamkan apa ilmu akli, apa ilmu nakli, dan kenapa kedua itu perlu kita kata diharmonikan untuk mencapai matlamat yang kita sebut tadi. Sinergi itu penting. Alhamdulillah hari ini Datuk bawakan sebagai pencetus dan sebagai peringatan, pesan-pesan untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.